Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberi sekalian. Nampak gayanya tuan-tuan dan puan-puan, semakin Perdana Menteri kita terbang ke sana sini untuk mencari pelaburan-pelaburan baru untuk masuk ke dalam negara kita ini, semakin banyak pula pelaburan yang sedia ada terbang keluar, telah dijual dan telah ditinggalkan macam itu saja. Dan diburukkan lagi keadaan, rizab kita juga mencatatkan penurunan yang sangat-sangat signifikan. Entahlah tuan-tuan, betul ke Perdana Menteri kita ini sebenarnya membawa badi? Kita intro dulu. Cerita ni macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu sekarang ini Perdana Menteri tidak ada dalam negara. Beliau tengah berada kat Jerman. Konon-kononnya untuk mencari pelaburan baru agar masuk ke dalam negara kita ini dan pelbagai lagi lah. Dan memang kita nampak kehadiran Perdana Menteri kat Jerman tidak disambut oleh mana-mana pembesar Jerman masalahnya. Padahal Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri sebuah negara berdaulat iaitu Malaysia. Perdana Menteri ini datang ke Jerman atas urusan lawatan rasmi. Tetapi berdasarkan kepada gambar-gambar yang telah dikongsikan oleh mana-mana pihak, macam tak ada sesiapa pun daripada Jerman, baik dia punya Chancellor ke ataupun pegawai tinggi ke apa-apa ke, menyambut Perdana Menteri dekat lapangan terbang. Macam pelik kan? Sebab benda ini mengingatkan saya kepada apa yang telah terjadi pada Perdana Menteri ketika Perdana Menteri telah dipalau oleh putera Muhammad bin Salman, putera MBS, ketika Perdana Menteri dikatakan membuat lawatan rasmi ke Arab Saudi, di mana benda itu siap dikeluarkan kenyataan oleh Wisma Putra tau. Tetapi putera MBS tak datang pun masalahnya. Yang jemput Perdana Menteri cumalah Gubernur Jeddah sahaja. Dan benda itu memang kelakar lah tuan-tuan sekalian, sangat-sangat kelakar. Tapi tak apa, kita tak nak cerita yang tu. Dan sebelum itu, Perdana Menteri telah pun keluar pergi ke Australia untuk macam biasalah untuk minta pelaburan masuk dan sebagainya. Dan ketika dekat Australia lah, beliau telah mengeluarkan ucapan betapa linas adalah sangat-sangat penting untuk negara kita dan macam-macam lagi. Yang itu pun saya tak nak komen lah, walaupun satu ketika dahulu Perdana Menteri doksakan kutuk linas, siap buat gerakan dan sebagainya untuk menghantam linas, konon-kononnya akan mencemarkan lah dan macam-macam lagi. Tapi tak apalah, manusia boleh berubah, Alhamdulillah. Macam mana kan? Tetapi dalam pada Perdana Menteri pergi ke Australia untuk cari pelaburan baru masuk ke negara kita ini, firma-firma Australia pula telah bertindak menjual kepentingan mereka dekat AmBank. Mereka jual pegangan mereka bernilai sampai 445 juta tau masalahnya. Bukan sikit. Maknanya, semakin Perdana Menteri pergi ke Australia untuk cari pelaburan baru masuk, pelaburan daripada Australia yang sedia ada dekat negara kita ini pun dijual juga masalahnya. Jadi, macam kelakar. Macam terbalik pula efek dia kan. Entahlah. Tetapi bukanlah itu yang saya ingin cerita kepada anda sangat-sangat pada ketika ini. Saya nak ceritakan berkenaan dengan dua perkara yang sangat-sangat penting yang perlu anda tahu, iaitu berkenaan dengan equity dekat bursa kita dan yang kedua tentang rizab bank negara kita. Berkenaan dengan equity pula, yang ini saya rasa kalau anda dah follow saya sekian lama, anda tahu ini adalah topik kegemaran saya setiap kali saya berbicara berkenaan dengan pelabur-pelabur asing. Di mana pada tahun lepas kita semua tahu urus niaga untuk equity kita dekat bursa kita ini tuan-tuan sekalian mencatatkan net outflow. Kau punya. Zaman Muhyiddin Yassin, inflow. Zaman Ismail Sabri, inflow. Zaman Najib tak cerita lah, memang inflow belaka. Tetapi zaman Anwar ini mencatatkan outflow dan trend tersebut telah berterusan sampailah ke saat ini. Pada minggu lepas saja tuan-tuan sekalian, jumlah equity yang telah dijual oleh para pelabur asing dekat negara kita ini berjumlah 1.51 bilion ringgit. Bukan 1.51 juta, 1.51 bilion ringgit jumlah equity dekat bursa kita yang telah dijual oleh para pelabur asing. Dan ini adalah peningkatan yang sangat-sangat signifikan. 3 kali ganda peningkatan berbanding minggu sebelumnya, iaitu berjumlah 503 juta ringgit. Bermaksud dalam tempoh 2 minggu pertama bulan Mac ini saja tuan-tuan sekalian, jumlah equity yang telah dijual dekat bursa kita ini oleh para pelabur asing telah mencatatkan net outflow sebanyak 2 bilion ringgit. Dan kita belum habis bulan Mac lagi masalahnya. Tak cerita bulan Februari, tak cerita bulan Januari. Menakutkan tuan-tuan sekalian. Dan benda ini sebenarnya sangat-sangat penting. Sebab equity yang dijual ini menyebabkan kita ada lambakan equity dekat pasaran yang akhirnya terpaksa di-bail out oleh para pelabur institusi tempatan seperti KWSP, KWAP, LTAT dan macam-macam lagi. Dan dalam masa yang sama juga, benda ini menyebabkan ringgit kita melemah.
Sebab bila pelabur-pelabur asing itu menjual equity mereka, mereka telah menjual ringgit dan juga beli mata wang mereka balik. Dan ini menyebabkan lambakan ringgit balik semula dekat pasaran. Maknanya, kalaulah betul dakwaan sesetengah pihak kerajaan cuma guna KLSP untuk sokong ringgit, benda itu mungkin akan tidak berguna, akan jadi sia-sia saja. Sebab apa? Sebab kita punya prestasi perdagangan sangat-sangat teruk. Itu cerita equity, tuan-tuan dan puan sekalian. Ada satu lagi benda yang sangat-sangat menakutkan sebenarnya, sangat-sangat meresahkan. Iaitulah result kita dekat Bank Negara telah berkurangan sebanyak 1.1 bilion ringgit. Daripada sejumlah 115.4 bilion ringgit sebelumnya, kita telah short sehingga menjadi jumlah 114.3 bilion ringgit. Satu pengurangan yang sangat-sangat besar sebenarnya. Bukannya kecil anak atau 1 bilion ini. Dan ini bak kata orang putih, cherry on the icing on the cake. Sebab apa tahu? Sebab baru-baru ini saya juga telah mendedahkan kepada anda betapa Perdana Menteri kita telah tersalah sebut berkenaan dengan hutang MGS, Malaysian Government Security, yang telah diterbitkan oleh kerajaan sepanjang tahun 2023. Perdana Menteri sebut 90 bilion sahaja, sedangkan jumlah sebenar seperti mana tercatat dalam laman web Bank Negara ialah 95.91 bilion. Hampir 6 bilion short dekat situ. Jadi sekarang saya nak bawa anda pergi ke nombor-nombor ini. Nombor satunya, jumlah equity yang telah dijual oleh para pelabur asing dekat bursa kita telah mencecah jumlah 2 bilion ringgit dalam tempoh 2 minggu pertama bulan Mac. Itu yang pertama. Yang kedua, result kita telah berkurangan sebanyak 1.1 bilion ringgit daripada 115.4 bilion kepada 114.3 bilion. Nampak kat situ. Dan yang ketiga, macam saya sebut tadi, Perdana Menteri telah tersilap berkenaan dengan hutang Malaysian Government Security yang telah diterbitkan sepanjang tahun 2023, short sebanyak 6 bilion ringgit. Dan nombor-nombor ini, tuan-tuan sekalian, sangat-sangat menakutkan. Dan inilah puncanya mengapakah pelabur-pelabur asing makin lama makin jauh daripada negara kita ini, sebab kita dapat lihat mereka tidak lagi menaruh keyakinan terhadap kerajaan negara kita ini. Mungkin benarlah hashtag yang telah dipopularkan oleh YB Viral dan juga tim Demi Negara, iaitu hashtag Anwar is the problem. Jadi mungkinkah Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu meletakkan jawatan disebabkan oleh kemerduduman ekonomi kita sejak setahun ini, ataupun entahlah, kita pun tak tahu cakap macam mana, sebab kita tak yakin yang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengakui bahawa semua ini berpunca daripada ketidakyakinan orang ramai pelabur-pelabur ini terhadap kerajaan pimpinan beliau. Sebab yelah, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat sesuka hati mereka. Walaupun semuanya merudum, mereka akan tetap kata, oh, everything is okay. Sebab Seni Hamzan awal-awal dah warning kita pasal hal ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.